bersama anda. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam hormat. Projek pelaksanaan skim pembesaran Kampung SPK Sadong Jaya di Samarahan akan menyediakan sebanyak 290 lot kediaman. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek SPK itu dijangka siap sepenuhnya awal bulan depan dan ia melibatkan kawasan seluas 25.9 hektar dengan kos lebih 34 juta ringgit. Jelas Dato' Amar Awang Tengah, projek itu yang mula dilaksanakan pada tahun 2018 sepatutnya siap pada Ogos tahun lepas namun mengalami kelewatan ekoran penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan akibat pandemik COVID-19. Beliau menjelaskan SPK tersebut juga dilaksanakan mengikut spesifikasi dan komponen infrastruktur asas baharu iaitu jaringan jalan berturap, sistem perparitan serta pengagihan lot selepas tanah ditembok. Ia juga akan dilengkapi dengan kemudahan lain termasuk surau atau masjid, padang bola sepak serta kawasan lapang untuk industri cottage. Sehubungan itu, beliau yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli memberitahu penduduk di sekitar Sadong Jaya yang berhasrat memohon lot di SPK berkenaan boleh berbuat demikian secara dalam talian di laman sesawang Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Katanya permohonan untuk lot SPK Sadong Jaya telah dibuka semalam. Dato' Amar Awang Tengah menyatakan demikian pada sidang media selepas melakukan lawatan ke tapak SPK Sadong Jaya di Samarahan. Untuk rekod sejak rancangan Malaysia keempat, Sarawak telah melaksanakan sebanyak 198 SPK dengan lot kediaman sebanyak 22,958. Sementara itu, jalan sepanjang 8 km menuju ke Jambatan Batang Sadong akan dibaik pulih dan dinaik taraf bagi melengkapi jalan pesisir di negeri ini. Menurut Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi, projek bernilai lebih 9 juta ringgit itu dijangka siap Oktober depan. Datuk Julaihi Narawi berkata komponen pertama bagi melengkapkan jalan pesisir adalah pembinaan jambatan untuk menggantikan kemudahan feri. Manakala komponen kedua melibatkan projek pembinaan jaringan jalan terputus atau missing link dan komponen ketiga membaik pulih dan naik taraf jalan. Kita membesarkan shouldernya, pavementnya dan ada yang permukaan strengthennya sih bagus, kita atur balik. So dia yang dimaksudkan rehabilitation dengan upgrading. Jadi sebab kita tahu rehabilitation dengan upgrading ini amat perlu sebab jalan tu adalah jalan utama. Dedahnya lagi bagi jalan pesisir terdapat 896 km dan 321 km jalan telah dikenal pasti untuk dibaik pulih. Daripada jumlah tersebut ia dibahagikan kepada 23 pakej dan bagi projek di Sadong Jaya yang bermula Oktober tahun lepas itu adalah di dalam pakej PA3. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan lawatan kerja ke tapak projek jalan pesisir PA3 Sadong Jaya di Jalan Sungai Buloh, Simpang 4, Kampung Iboi, Sadong Jaya. Dalam sidang media itu, Datuk Julaihi turut memberitahu bagi pakej baik pulih dan naik taraf tersebut hanya diberikan kepada kontraktor Bumi Putra sahaja dan ditender secara tender terbuka. Sarawak menerusi Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak komited memperkasakan inisiatif kenyalang Gold Card KGC dalam memastikan golongan warga emas mendapat manfaat. Menurut Menteri berkenaan Datuk Seri Fatimah Abdullah, antara cabaran yang dihadapi kementeriannya ialah memenuhi permohonan yang banyak berikutan sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat dan juga daripada vendor yang berpotensi menjadi rakan strategik. Datuk Seri Fatimah menjelaskan hasil daripada pelbagai usaha kementeriannya, inisiatif tersebut kini mempunyai 201 buah syarikat rakan strategik di seluruh negeri yang menyediakan pelbagai diskaun bagi pembelian serta perkhidmatan khas untuk pemegang kad. Dedah beliau, setakat kini pihaknya telah menerima lebih 197,000 permohonan KGC.
Dalam pada itu, pihaknya juga sentiasa membuat penambahbaikan bagi pelaksanaan KGC selain menggalakkan penyertaan daripada syarikat tempatan untuk menjadi rakan strategik KGC. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program promosi rakan strategik KGC di Kuching. Pada majlis itu, Datuk Seri Fatimah turut menyampaikan kad keahlian KGC kepada 12 orang penerima. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan tahun ini menyalurkan RM5.59 juta peruntukan kepada kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA Kalaka Saribas Betong untuk tujuan program pembangunan dan pertanian. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli merangkap Ahli Parlimen Saratok, Dato' Ali Biju dalam kenyataan berkata, dana tersebut bagi membantu petani menangani masalah kos permulaan projek pertanian yang tinggi selain membina keupayaan bertani untuk mempertingkat produktiviti serta hasil berkualiti. Sebahagian daripada peruntukan itu juga akan diguna untuk penyediaan infrastruktur ladang dan input pertanian. Tambah beliau, tahun ini seramai 129 petani dari kawasan Kelaka, Saribas, Betong bakal menerima manfaat daripada peruntukan itu. Kebanyakan mereka terlibat dengan program tanaman nanas, pembangunan tanaman buah-buahan, pembangunan integrasi pertanian, tanaman sayuran dan kontan serta pembangunan teknologi fertigasi. Selain itu, terdapat dalam kalangan mereka juga yang akan terlibat dalam industri ternakan, akuakultur dan pembangunan kelestarian agromakanan. Sementara itu, hampir 100 hektar kawasan telah diluluskan bagi tujuan pembangunan projek pertanian sepanjang tahun ini di kawasan IADA Kelaka Saribas Betong. Menurut Dato' Ali, kesemua 129 peserta terpilih telah menerima surat kelulusan daripada IADA Kelaka Saribas Betong pada satu majlis yang diadakan di Seratok baru-baru ini. Beliau yakin sektor pertanian dan industri pengeluaran makanan di bahagian Betong, khususnya di kawasan Kelaka dan Seratok, akan berkembang maju dengan bantuan yang disediakan kerajaan. Orang ramai kini boleh bersama tabung Baitul Mal Sarawak untuk membantu golongan memerlukan menerusi aplikasi Baitul Mal Jejak Asnaf versi 3. Sesuai dalam tempoh pandemik dengan pergerakan terhad, aplikasi versi baru ini diyakini lebih mudah digunakan untuk menyalur bantuan berbentuk perubatan, pendidikan dan sara hidup di bawah Baitul Mal. Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak Dato' Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili menjelaskan bantuan yang akan dihulur adalah berdasarkan maklumat yang dikongsikan pengadu menerusi aplikasi tersebut dengan anggaran tindak balas bantuan dalam tempoh 3 hari bekerja. Kami akan berusaha dalam tempoh 3 hari bekerja. 3 hari bekerja bermakna antara Isnin hingga Jumaat lah. Sabtu Minggu dia ikut dalam keadaan. Kalau keadaan itu amat memerlukan, kita tak kira lah Sabtu Minggu kita akan turun lah. Tambahnya, Jejak Asnaf versi 3 mempunyai beberapa kelebihan, antaranya masyarakat bersama membantu TBS dalam mengesan, melapor, menyiasat dan memberi kelulusan awal kepada TBS tentang potensi asnaf yang telah dikenal pasti. Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat memberi maklum balas kepada pihak TBS serta mengesahkan golongan asnaf yang telah berdaftar di bawah TBS. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media tentang aplikasi Jejak Asnaf versi 3 di Ibu Pejabat TBS Batu Kawah Kuching. Jejak Asnaf telah dibangunkan pada tahun 2018, manakala versi terbaru ini merupakan aplikasi mudah alih membolehkan masyarakat turut serta mengesan potensi asnaf yang perlukan bantuan TBS. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan, Miza. Baik, terima kasih Azizi.